Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah. Hari ni hari Jumaat. So sambil tu nak share sikit petang ni. Berkenaan hibah takaful. Macam mana hibah takaful dapat membantu kita. Lepas tu susah ke senang pengurusan harta pusaka bila seseorang meninggal. Okey. Mungkin agak berat sikit topik ni. Tapi walaupun berat, percayalah semua orang akan facing topik ni. Tak seorang pun tak akan terlepas. So macam mana hibah takaful dapat membantu? Okey, satu, hibah takaful dapat membantu dari segi satu, meneruskan hidup macam biasa. Maksudnya macam mana? Sebagai contoh, seorang ketua keluarga lelaki kita ambil seorang ketua keluarga, dia bergaji 5,000 sebulan. So bergaji 5,000 sebulan, dan akhir-akhir ni, akhir zaman ni banyak kita dengar kes kematian mengejutkan. Itulah realiti bila akhir zaman ni. Katakan income dia 5,000 sebulan, darab dengan 12 bulan bersamaan 60,000. So biasanya kita suggest pada seseorang untuk tinggalkan sebanyak lebih kurang 10 tahun gaji. Kalau 5,000 sebulan, darab 12 bulan 60,000, so kena darab 10 tahun bersamaan 600,000. Yang the best adalah 1.2 million bersamaan 20 tahun. Supaya bila seseorang tu meninggal, at least family tak terkejut mana nak cari sumber keuangan. Satu, macam mana kalau kata anak kita hantar dekat tadika, berbayar, lepas tu rumah disewa ataupun rumah loan bersama, apa-apalah kita nak teruskan lifestyle kita kan. Komitmen yang kita commit tu, barang dapur semua nak kena bayar. So at least duit hibah takaful tu lah yang dapat tolong family kita kan. Tu satu lagi, hibah takaful ni berfungsi sebagai tebus faraid. Macam mana hibah takaful ni guna dia untuk tebus faraid? Katakan kita ada satu rumah kan, kita ada satu rumah berharga 200,000. Satu rumah berharga 200,000. Okey. So kita sedia tahu kalau kata seorang isteri dan kita ada anak-anak dan kita juga masih ada mak ayah, kita sedia tahu untuk seorang isteri hak dia dalam pembahagian faraid adalah 1/8. Hak mak 1/6, hak ayah 1/6, hak anak lelaki 2/3, hak anak perempuan 1/3. Okey. So macam mana konsep tebus faraid? Kalau kata kita duit tu kita hibah kepada si isteri kita honor duit tu, dan kita duduk dalam rumah 200,000 nilai dia. Tiba-tiba ada family kita, katakan mertua datang nak tuntut hak dia 1/6, dan kita tidak boleh menafikan hak dia tu kan. So hak mak tadi adalah nilai dia sebanyak 33,333. So kita boleh gunakan, kalau kita ambil hibah takaful tu, kita boleh bagi nilai 33,333 ni kepada mak kita tanpa perlu jual rumah.
Sebab apa? Biasa rumah ni no choice. Macam mana cara nak bagi hak dia adalah dengan jual. So macam mana kita nak duduk tanpa kita jual? Cara dia adalah ambil hibah takaful supaya nanti bila ada yang datang tuntut, kita tebus faraid menggunakan duit hibah takaful. Itu yang kedua. Lepas tu, itu antara manfaat lah. Manfaat yang nyata. Ada juga orang gunakan hibah takaful ni untuk sedekah amal jariah. Maksudnya, dia guna duit tu untuk diletakkan bila dia meninggal, dia letak dekat orang cakap tahfiz, masjid kan. Sebab apa? Kenapa dia gunakan hibah takaful? Sebab apa? Hibah takaful ni unlimited pemberian dia. Dia tak ada macam wasiat hanya limit 1/3. Dia tak ada semua tu. Dia unlimited. Kepada siapa je kita nak bagi, kepada Muslim, non-Muslim, family angkat, family kandung, tak kisah siapa. Unlimited kan. Dia boleh bagi pada siapa. Itu antara bagus konsep hibah takaful. Satu lagi, sebab hibah takaful ni bagus dia, dia tak perlu macam mana, satu, unlimited kepada siapa kita nak bagi. Yang kedua, proses dia sangat senang. Selepas dia tak akan melalui proses pengurusan harta pusaka yang lain, yang perlu turun naik pejabat pusaka kecil. Kalau harta bawah 2 juta, tak perlu pergi amanah raya Berhad, tak perlu pergi mahkamah tinggi sivil. Dia tak perlu pergi 3 tempat ni untuk pencairan harta. Dia terus direct masuk ke akaun penerima hibah. Tu antara the best. Okay, so sedikit sebanyak itulah dari segi hibah takaful. Okay, so nak cerita perkara topik yang berat. Tapi topik yang berat ni semua orang akan facing. Okay, proses harta pusaka. Kita kena tahu, apabila seseorang meninggal, waris wajib tahu, nombor 1, wajib tahu apa harta si mati. Contohnya, rumah, tanah, kereta, motor, apa lagi? KWSP, tabung haji. Ada yang ada unit trust macam Public Mutual, ASB, dan tu unit trust, takaful, dan duit dalam simpanan bank yang masuk gaji apa semua tu kan. So kita nak kena tahu awal-awal. Waris nak kena tahu. Assalamualaikum Kak Nurul, Bashar Nizam, Zulfaqar, sahabat. So waris perlu tahu senarai harta si mati. Okey, apabila dia tahu sekarang ni, kita kena tahu tak waris mana yang nak urus. Siapa yang nak urus? Siapa yang tahu? Itu isu juga. Siapa yang tahu nak urus ni? Siapa yang nak keluarkan kos? Siapa yang nak pergi? Okey, itu tanda tanya. Sebab apa isu harta beku? Disebabkan tu je lah. Okey, so bila mati, ada harta tu, kita perlu bagi tahu kepada, ada harta yang freeze, harta yang beku. Yang lain, okey, itu je lah dulu. Harta yang beku, okey. So kita akan melalui, biasanya saya senang cerita, kebanyakan kalau macam ni, ramai yang harta bawah 2 juta. Bila harta bawah 2 juta ni, yang ada rumah mungkin 50,000, ada rumah mungkin 200,000, lepas tu duit dalam akaun bank, duit dalam KWSP. So total semua tu bawah 2 juta. So bila bawah 2 juta, dia perlu pergi ke pejabat pusaka kecil. Dan pernah tak kita ambil tahu di mana pejabat pusaka kecil di mukim kita? Tu satu. Okey, so kalau kita perlu pejabat pusaka kecil, apa yang kita perlu buat? Satu, kita kena kumpul dokumen tadi, kena bawa pergi pejabat pusaka kecil, kena ambil borang A untuk urus pusaka, dengan borang DDA untuk borang pelepasan hak. Dah settle tu, kita ambil borang tu, pergi Pusurujaya Sumpah untuk endorse.
dan dah settle untuk Pesuruhjaya Sumpah, hantar balik kepada PPK, Pejabat Pusaka Kecil, dah settle PPK, nanti kita akan dipanggil untuk bicara kuasa. Proses PPK kepada bicara kuasa tu biasa ambil masa paling kejap pun dalam masa 4 bulan. 2 bulan, 4 bulan. Itu paling, orang cakap, kes paling clean lah. Kes paling sangat-sangat clean, sangat-sangat bersih. Yang mana waris tak ada tuntut, tak ada bergaduh apa semua. Lepas tu dah settle bicara kuasa, proses daripada bicara kuasa untuk keluarkan surat kuasa tu ataupun letter of administration, proses tu pun ambil masa 2 hingga 4 bulan. Itu pun sama. Kalau kes ni kategori kes clean ataupun kes yang tak ada gaduh apa semua. Dah settle surat kuasa, barulah waris tu boleh pergi ke pejabat tanah untuk tukar nama tanah ataupun nak jual. Boleh pergi ke JPJ untuk tukar nama kereta ke motor ke. Boleh pergi ke bank untuk keluarkan duit. Tu antara prosedur. Dan along the way, untuk settlekan proses tu tadi, ambil masa at least lah, kes clean pun dalam masa 1 tahun usually. So proses 1 tahun tu, bayangkan, satu, kita hilang masa, satu lagi hilang duit, turun naik. Kalau kata harta tu dekat Terengganu, so kena ulang alik Terengganu. Kalau harta tu dekat Johor dan kita bermaustatin di Selangor, so kita kena ulang alik kan, uruskan. Kalau harta tu dekat mana saja, kita kena pergi ulang alik. So masa hilang, duit hilang, siapa nak urus? Siapa yang tahu? So proses tu sangat rumit kalau kita tak ambil tahu daripada awal. So along the way, macam mana kita nak sara hidup? Saat tu lah hibah takaful dapat membantu. Tu antara jelas lah. Sebab apa? Baru-baru ni saya balik daripada Kuantan, teman sahabat ejen perunding juga, klien dia meninggal bulan 2 lepas. Dan alhamdulillah duit hibah takaful tu dapat dalam bulan 2 minggu selepas pada tu. 2 minggu selepas pada tu. So sekarang ni dia tengah proses yang Faris ceritakan tadi. So tanya dia, mencabar tak? Dia cakap sangat mencabar. Sebab apa? Dia ada anak kecil 2 orang. Satu 4 tahun, satu 2 tahun. Umur baru 31. So dia cakap sangat mencabar. Dan alhamdulillah, kalau dulu dia kata dia tak setuju hibah ambil medical card, ada hibah mahal sangat, rasa macam membazir. Tapi bila jadi macam ni, dia sangat-sangatlah bersyukur ada sedikit duit hibah takaful tu. At least untuk dia buat bisnes, modal bisnes, untuk dia sara hidup. Macam banyak benda dia boleh guna sementara dia nak settlekan proses pengurusan pusaka ni. So itulah pengurusan pusaka untuk harta bawah 2 juta. Yang mana kalau ada harta alih dengan harta tak alih, so kita akan melalui pejabat pusaka kecil. Kita kena ingat, kita ada 3 tempat untuk cairkan harta. Satu, pejabat pusaka kecil untuk harta bawah 2 juta yang ada harta alih dan tak alih. Yang kedua, Mahkamah Tinggi Sivil, harta alih dan harta tak alih yang lebih daripada 2 juta. Yang ketiga, Amanah Raya Berhad. Yang ni paling famous, yang biasa orang tahu. Amanah Raya Berhad ni harta bawah 600,000, harta alih sahaja. Ini tempat untuk cairkan harta lah. Dan setiap 3 institusi ni dia ada fee, dia ada yuran yang berbeza. So dalam kata lain, ambil tahu. Sebab apa? Semua orang akan facing, semua orang akan mati, wajib mati, tak ada pun yang kekal. Wajib akan mati. Boleh jadi kita keluar rumah, belum tentu kita balik. Kita kena ingat benda tu. So apa yang perancangan yang kita dah buat kan? So bila Prudential dia buat minimum 250,000, sangat bagus kalau siapa grab peluang ni. Sebab apa? 250,000 boleh dapat serendah RM100 je. RM100 ni 100
bahagi 30 bersamaan RM3.40 je. So RM3.40 je, alihkan duit RM3.40 alihkan duit khas untuk buat hibah takaful. Sebab untuk apa? Untuk keluarga kita juga. Bukan untuk orang lain kan. Kita kena ingat, kita suami, kita sara hidup kita, sara hidup family kita. Tak ada suami lain yang nak sara hidup family kita. Fikir macam tu. So ambil peluang ni. Sebab bila dah Oktober nanti, dah tak ada dah 250,000 minimum, dia terus jadi 350,000. So bila 350,000 hibah takaful, automatik lah harga bulanan ni pun akan naik. Mungkin dah jadi 100.5, boleh jadi 100 kan. So kita kena faham konsep ni. At least grab peluang ni. Sebab kita kena tahu, kita sedia tahu, akhir zaman ni memang ramai yang mati mengejut. Dan prepare lah, ambil tahu proses pengurusan harta pusaka, dan ambil tahu proses pengurusan keuangan waktu kita hidup ni. So itu je lah. Topik ni memang berat, tapi semoga sedikit sebanyak dapat membantulah. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh DM direct message Faris, ataupun boleh message juga di nombor telefon 017-7789-727. InsyaAllah kita bantu selagi kita ada daya upaya ni, insyaAllah. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.